Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zubir dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Anur Syahira binti Cik Muhammad, nombor matrik 1725064. Baiklah, hari ini saya akan terangkan tentang kajian saya yang bertajuk Rasa Duka dalam filem Puteri Gunung Ledang. Baiklah, untuk perkenalan kepada kajian ini, saya akan mulakan dengan apa itu filem. Filem ni merupakan salah satu media sastra atau media hiburan yang dapat mendidik penonton dengan nilai-nilai sejagat. Seperti kita tahu, filem juga antara bahan-bahan karya sastra yang dihasilkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan dan pada masa yang sama untuk menghiburkan penonton. Begitu. Jadi saya telah memilih untuk membuat kajian pada filem Puteri Gunung Ledang yang dihasilkan pada tahun 2004. Yang kedua, filem Puteri Gunung Ledang merupakan contoh filem yang boleh dinilai menggunakan teori-teori sastra. Antara teori yang boleh kita gunakan adalah teori rasa fenomenologi. Hal ini kerana filem merupakan bahan sastra yang menunjukkan dan menghasilkan lebih perasaan seperti mimik muka, perasaan dinampaklah, tunjuk dan lain-lain. Seterusnya, saya akan teruskan dengan objektif kajian saya. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk yang pertama, mengenal pasti rasa duka dalam filem Puteri Gunung Ledang. Yang kedua adalah menganalisis rasa duka yang terdapat dalam filem Puteri Gunung Ledang. Bagi batasan kajian dalam kajian ini ialah pengkaji hanya memilih satu rasa, iaitu rasa duka dalam teori rasa fenomenologi ini. Hal ini kerana filem ini merupakan kisah percintaan yang tidak kesampaian dan rasa duka ini menjadi dominan pada setiap babak yang dihasilkan dalam filem tersebut. Seterusnya, pengkaji memfokuskan kepada 1 jam terakhir dalam filem Puteri Gunung Ledang ini kerana durasi ini merupakan klimaks kepada filem tersebut dan mempunyai banyak unsur duka yang boleh kita dapatkan dan ini dominan dalam filem tersebut. Saya akan teruskan dengan sinopsis untuk filem Puteri Gunung Ledang. Filem ini mengisahkan tentang kisah percintaan yang tidak kesampaian antara Puteri Gunung Ledang iaitu Gusti Puteri Retno Ajeng Gemilang dan Hang Tuah. Gusti Puteri ini merupakan puteri yang berasal dari Majapahit di Pulau Jawa yang membawa diri ke Gunung Ledang kerana merajuk dengan tindakan abangnya yang ingin menyatukan Gusti Puteri dengan Putera Demak. Gusti Puteri ingin bertemu dengan Hang Tuah dengan harapan cinta mereka akan bersatu. Tapi halangan telah berlaku apabila Gusti Adipati terpaksa mengawinkan Gusti Puteri dengan Sultan Melaka iaitu Sultan Mahmud. Hal ini demi menyelamatkan kerajaan Majapahit dari serangan Demak. Walau bagaimanapun, pinangan Sultan telah ditolak oleh Gusti Puteri dengan memberi 7 syarat yang mustahil untuk ditunaikan. Pengakhiran cerita ini, Gusti Puteri telah disumpah hilang dari pandangan dan Hang Tuah juga lari dan menghilangkan dirinya. Bila sampai waktu, kita akan bersama. Saya akan teruskan dengan pengenalan teori rasa fenomenologi oleh Suhaimi Abdul Aziz. Teori rasa fenomenologi merupakan satu teori estetik. Teori rasa fenomenologi yang dibina oleh Suhaimi Abdul Aziz ini lebih bersifat universal dengan penglibatan semua pihak dalam proses perinterpretasian termasuk subjek yang dikaji, pengalaman estetik, emosi pembaca dan pengarang serta ruang pra-estetik. Terdapat 7 jenis ekspresi sastra dalam teori rasa fenomenologi iaitu rasa dahsyat, rasa kagum, rasa duka, rasa berang, rasa benci, rasa wira dan rasa duka. Baiklah, untuk kajian ini saya telah memilih rasa duka. Yang pertama adalah rasa berahi ataupun dipanggil rasa cinta. Ini menunjukkan kasih sayang dan rasa suka terhadap seseorang, sebagai contoh cinta kepada suaminya.
Yang kedua adalah rasa berang. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, mendefinisikan berang sebagai perasaan marah yang teramat atau gusar. Seterusnya adalah rasa kagum. Rasa kagum ini mengagumi akan perilaku seseorang sehingga menganggap seseorang itu sebagai contoh. Dan seterusnya adalah rasa dahsyat. Rasa dahsyat bermaksud seseorang itu hebat sehingga melahirkan rasa bangga. Seterusnya adalah rasa benci. Rasa benci adalah perasaan saling bermusuhan dan saling membenci antara satu sama lain. Ia juga melahirkan perasaan tidak suka terhadap seseorang atau sesuatu benda ataupun sesuatu keadaan. Seterusnya adalah rasa wira. Rasa wira adalah rasa kepahlawanan seseorang yang mempunyai sifat-sifat wira seperti berani, bertanggungjawab dan lain-lain. Seterusnya adalah rasa duka. Rasa duka membawa maksud bersusah hati atau bersedih. Ia menunjukkan tentang keadaan hati seseorang itu apabila tidak tenteram. Dalam kajian ini, pengkaji ataupun saya telah memilih rasa duka daripada rasa-rasa lain kerana rasa ini adalah dominan dalam filem ini. Dalam analisis kajian, saya akan membentangkan 5 peristiwa yang menunjukkan rasa duka dalam filem Puteri Gunung Ledang. Mari kita teruskan. Peristiwa yang pertama yang kita boleh lihat, saya ambil dialog. Rupanya waktu telah membutakan hati Kanda. Kanda sambut hadiran Dinda dengan niat melukai. Pada waktu ini, Puteri Gunung Ledang kecewa dengan perutusan Sultan yang dibawa oleh Hang Tuah dan merasakan Hang Tuah itu datang hanya untuk menyakitkan hatinya. Ketika ini, Sultan telah mengutuskan Hang Tuah untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang pada mulanya beranggapan bahawa Hang Tuah tu datang berjumpa kerana ingin menyampaikan rasa cintanya lah. Tetapi ia berlaku sebaliknya daripada angan-angan dia. Sehingga Puteri Gunung Ledang mengatakan bahawa Hang Tuah ingin melukai hatinya. Waktu yang dikatakan oleh Puteri Gunung Ledang tersebut adalah merujuk kepada tempoh antara Puteri Gunung Ledang dan Hang Tuah tidak bersua. Mereka mengambil masa lama untuk tidak berjumpa. Jadi mungkin melahirkan rasa rindu tersebut. Puteri Gunung Ledang merasakan dalam tempoh tersebut cinta Hang Tuah tu terhadap Puteri Gunung Ledang ni telah hilang, telah pun mati. Ini membuatkan Puteri Gunung Ledang ni sungguh sedih dan terluka. Jadi sesuailah dengan teori kita, iaitu rasa duka. Untuk peristiwa yang kedua, saya mengambil dialog. Dinda tetap bahagia meskipun cuma hidup dengan harapan. Jangan Kanda turuti perintah ini. Cinta Kanda yang Dinda harapkan, bukan dari yang lain. Puteri Gunung Ledang ni merayu kepada Hang Tuah agar tidak turuti perintah Sultan kerana Puteri Gunung Ledang ni sangat mencintai Hang Tuah. Dia tidak mengharapkan cinta dari yang lain. Dia hanya mengharapkan cinta daripada Hang Tuah. Puteri Gunung Ledang ni yang datang jauh daripada Pulau Jawa semata-mata ingin berjumpa dengan kekasih hati dia, iaitu Hang Tuah, telah dikecewakan dengan perutusan yang dibawa oleh Hang Tuah. Puteri Gunung Ledang juga menyatakan bahawa dia tetap bahagia walaupun dia hanya hidup dengan harapan. Dia hanya hidup dengan harapan dengan angan-angannya, di mana cinta dia antara Puteri Gunung Ledang, cinta dia dengan Hang Tuah tersebut tidak dapat disatukan pun. Di sini dapat dilihat bahawa Puteri Gunung Ledang ni sangat berharap pada cinta Hang Tuah sehingga dia meratap, dia merayu pada Hang Tuah. Pada babak tersebut boleh dilihatlah bahawa Puteri Gunung Ledang ni sedih sehingga dia macam menitiskan air mata dia. Jadi begitu sedihlah pada babak ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan peristiwa yang ketiga. Saya mengambil dialog antara Hang Tuah dan hamba-hamba yang lain. Hang Tuah berkata, "Hamba bersumpah selagi Taming Sari tenggelam di dasar sungai ini, hamba tidak kembali." Dialog ini dibicarakan setelah Hang Tuah dan pengikutnya berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang di puncak Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang tersebut untuk Sultan. Ketika ini Hang Tuah kecewa kerana Puteri Gunung Ledang menolak pinangan Sultan. Beliau merasakan beliau mengkhianati Sultan kerana tidak berjaya melaksanakan titah Sultan, tugas yang diberikan oleh Sultan. Oleh kerana dia malu untuk berhadapan dengan Sultan,
maka dia telah memilih untuk menghilangkan diri atau melarikan dirinya. Dalam pada yang sama, beliau juga mengecewakan hati Puteri Gunung Redang kerana tidak membalas cintanya. Kekecewaan Hang Tuah yang telah digambarkan apabila beliau bersumpah selagi keris Taming Sari ini tenggelam, dia takkan kembali. Mengikut logik akal, sesuatu yang berat seperti keris memang tidak akan timbul di dalam air. Di sini dapat dikupaskan bahawa Hang Tuah ni sememangnya tidak akan kembali pun, kerana dia membawa diri dia yang sedih tu dan luka. Dia terlalu sedih hingga dia malu untuk berjumpa siapa-siapa. Jadi nampaklah di situ memang perasaan duka terhadap dalam dirinya tu memang ada. Saya akan teruskan dengan peristiwa yang seterusnya, adalah peristiwa keempat. Peristiwa ini adalah antara Babak, Puteri Gunung Redang dan Sultan Melaka. Sultan Melaka berkata, semua ini periknya seperti menelan hempedu, bagai racun menusuk kalbu, tetap ia bukan penghalang. Peristiwa ini adalah antara Sultan Melaka dan Puteri Gunung Redang ketika dalam Istana Melaka. Peristiwa ini, babak ini adalah semasa Sultan Melaka telah meneliti syarat-syarat yang diberikan oleh Puteri Gunung Redang. Beliau merasakan dirinya dikhianati dan tidak dihormati oleh Puteri Gunung Redang. Ia seperti mempermainkan pengorbanan Sultan yang sanggup mengawini Puteri Gunung Redang semata-mata untuk menyelamatkan tanah Jawa. Kata-kata Sultan iaitu periknya seperti menelan hempedu, bagai racun menusuk kalbu, menggambarkan bahawa betapa kecewanya dia terhadap perbuatan Puteri Gunung Redang. Hempedu yang digambarkan merupakan metafora atas kekecewaan yang beliau alami. Jadi di sini menunjukkan bahawa Sultan begitu kecewa sehingga melahirkan rasa duka, dan pada yang sama dia ada rasa marah kerana dia dikhianati. Peristiwa yang terakhir, iaitu peristiwa yang kelima, adalah antara Hang Tuah dan Puteri Gunung Redang. Dialog yang saya boleh ambil adalah, tunjukkanlah dirimu Dinda, kanda rela bermuntahan darah dari hidup sepi tanpamu. Peristiwa ini adalah ketika Puteri Gunung Redang itu telah disumpah oleh Sultan Melaka atas perbuatannya yang murka. Puteri Gunung Redang telah disumpah hilang dari pandangan manusia atau sesiapa saja, dan sekiranya beliau menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, orang tersebut akan memuntahkan darah dan seterusnya akan mati. Walau bagaimanapun, Hang Tuah ni dia sangat mencintai Puteri Gunung Redang. Dia sanggup untuk mati demi Puteri Gunung Redang. Dialog Hang Tuah tersebut yang menggambarkan beliau ni akan hidup dalam kesepian, dalam kesedihan. Pada babak ini, kelihatan Hang Tuah menangis sehingga terduduk. Ini telah menggambarkan bahawa pengarah tu berjaya menyampaikan rasa duka dalam babak tersebut. Kita boleh rasa kesedihan tu sebab dia rasa menyesal kerana tidak menyampaikan cinta dia, kerana tidak turuti hati dia. Jadi perasaan duka tu memang ada dalam babak tersebut. Jadi kelima-lima peristiwa yang telah saya tunjukkan adalah memang menunjukkan rasa duka dalam setiap babak yang diperlihatkan, yang ditunjukkan. Jadi ini adalah bertepatan dengan teori kita pada hari ini, adalah teori rasa fenomenologi. Yang saya ambil adalah rasa duka. Kesimpulannya, pengkaji mencapai kedua-dua objektif kajian ini. Hal ini yang boleh dilihat dalam dapatan kajian yang telah saya bentangkan tadi. Boleh dilihat bahawa pengkaji capai kedua-dua objektif tersebut. Seterusnya adalah penerbit filem berjaya menggarapkan rasa duka dalam karyanya. Pembawa-pembawa watak juga menjadi peranan penting yang telah menunjukkan mereka berjaya mempamerkan rasa duka tersebut dalam filem tu. Seterusnya adalah teori rasa fenomenologi terbukti sesuai diaplikasikan dalam filem kerana filem ni lebih mempamerkan perasaan. Hal ini kerana dalam filem kita boleh saksikan muka ataupun muka sesuatu watak tersebut. Kita boleh lihat
kita boleh tahu watak tersebut mempamerkan perasaan apa, dia menunjukkan mimik muka apa, walaupun dia tidak berkata apa-apa. Akhir kata dari saya, terimalah serangkap pantun ini. Nasi dihidang untuk dimakan bersama di waktu pagi. Salah dan silap harap dimaafkan, di lain hari ketemu lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.